Alright. So, soalan satu. Berdasarkan soalan, titik M ialah imej bagi satu titik di bawah satu pantulan pada paksi Y. Okay, titik M ialah imej bagi satu pantulan di bawah satu pantulan pada paksi Y antara titik A, B, C, D yang manakah objek M. So, daripada situ, kita first nak kena ambil tahu mana satu garisan pantulan dia, mana satu dia punya garisan dia. Garisan pantulan ya. So, kat sini dah bagi tahu kita dah sebenarnya. Dia bagi tahu kita dah pantulan garisan pantulan dia kat paksi Y. So, maksudnya sini lah. Keseluruhan panjang ni ialah dia punya pantulan dia lah. So, untuk kita tengok pantulan, apa yang boleh kita buat? Kita boleh just ambil titik image ni. Kita bawa pergi ke titik garisan, kepada garisan pantulan tu. 1, 2, dan kita boleh kira. Pastikan jarak dia, dia punya arah dia sama dan juga jarak dia samalah. So 1, 2, sekian tu kita tahu jawapan dia ialah A. Macam tu je. Alright. So basically macam tu lah untuk pantulan. Okay, seterusnya soalan nombor 2. Antara berikut yang manakah sebuah poligon sekata di antara A, B, C dan juga D, mana satu di antaranya adalah poligon sekata? Yeah. Alright, siapa nak try? A, B, C, D. D. Alright, kalau kita dah jawab D, ada lain? Okay, tak apa. So, kita tengok balik soalan. Antara berikut yang manakah sebuah poligon sekata? Dia tanya, mana satukah adalah poligon sekata? So, apa maksud poligon sekata atau bahasa Inggeris dia regular polygon? Ialah poligon yang setiap sudut dia mesti sama dan juga panjang garisan dia mesti sama. Dan kita tahu garisannya menandakan sama. So kita tengok A ini sama. Tapi yang ni dia dua garisan maksudnya lain lah. Lepas tu dia tunjuk kat C ini adalah sama. Lepas tu dia bagi dua ni lain. So yang ni sama. Tapi ada satu lain. So yang the only one, satu-satunya yang full semua sama adalah C sahaja. So jawapan dia ialah C lah. Okay, so standard cara jawab dia macam tu lah. Next. Okay, nombor 3. Nombor 3. Antara pola berikut yang manakah satu jujukan? Alright, kita ada A, kita ada A, kita ada A, ada lain? Alright. So, kita
kita cek soalan sama ya. Soalan berikut, yang manakah satu jujukan? Soalan dia tanya jujukan lah. So first kita kena ingat balik apa maksud jujukan. Jujukan bermaksud dia akan bertambah atau berdarab atau tolak atau apa-apalah. Tapi yang paling penting dia mesti secara sekata. Okay, jujukan maksudnya penambahan atau penurunan yang sekata. Nombor yang ada ni lah, ada bahasa Inggeris dia pattern sebenarnya. Okay, bahasa Melayu dia jujukan. Okay. So dari situ kita boleh check. Contoh, dekat sini kita perasan daripada 2 pindah ke 4, apa yang berlaku ialah penambahan 2. So 2 kepada 6, apa yang berlaku ialah penambahan 2. Tapi 6 ke 12, apa yang berlaku ialah darab 2. Okey, yang ni tambah, yang ni darab. So yang ni apa yang berlaku, yang B pula tambah 1. Lepas tu tiba-tiba kat sini tambah 2. So tiba kat sini adalah tambah 2. D, ini adalah tambah 0.2. Yang ni dia tambah 0.4. Yang ni dia tambah 0.8. Okey. Tapi C kita perasan semua ni adalah penambahan 0.4. So bila ada penambahan yang sekata macam tu, menandakan ianya adalah satu jujukan. So jawapan dia sepatutnya adalah C. Okay. So seterusnya. Okay, nombor 4. Tengok nombor 4 saja. Okay, nombor 4 saja. Tengok nombor 4. Raja 1 menunjukkan sebuah roda bagi kincir angin, titik P ialah tanda pada roda tu. Titik P adalah tanda pada roda tu. Nyatakan locus bagi titik P. Nyatakan locus bagi titik P. Okey, ABC ni. Alright, kita ada. Locus tu apa? Okey, tak apa. Locus nanti kita akan check sama-sama. Yes. Betul. Farah betul. Locus is a moving point. Okey, satu titik yang bergerak. Betul kan? Alright. So kita ada A, kita ada jawab D juga. Okey. So kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Raja 4 menunjukkan sebuah roti. Okey. Raja 4 menunjukkan sebuah roda bagi kincir angin. Titik P ditanda pada roda tu. So ditanda pada roda tu. Nyatakan locus bagi titik P. Okey, macam tadi kalau kita ada sebut, locus ni apa? Locus ialah satu titik yang bergerak. Tak kira sama ada satu garisan lurus, satu garisan bengkang-bengkok ataupun ianya bulatan lah. Alright. Biasanya locus yang kita tengok hanya ada satu garisan lurus yang boleh menjadi selari atau satu garisan lurus yang boleh menjadi melintang. Okay. Berpangkah macam tu. Separuh bulatan ataupun satu bulatan. Itu adalah jenis-jenis locus yang paling biasa kita pakai. Alright. So kalau kita tengok balik, ini adalah satu kincir air. Okay, satu kincir air sebenarnya, bukan angin. Air sebenarnya. Okay. So dia ada satu batang kat sini yang menyebabkan dia berpusing. Kalau kita tengok betul-betul, P ni akan bergerak dalam bentuk bulatan lah. Titik P ni akan bergerak menjadi bentuk satu bulatan. So daripada situ kita tahu locus dia ialah bulatan. Macam tu saja.
Okay. Macam tu je cara buat ni. Alright. Okay, next. Oh, nombor 5. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terdapat 40 biji guli berwarna dalam sebuah kotak. 15 biji daripadanya warna merah, 13 biji warna biru dan selebihnya berwarna putih. Set P ialah peristiwa memilih sebiji guli berwarna merah dan set Q ialah peristiwa memilih sebiji guli warna putih. Antara berikut yang manakah punya unsur yang paling banyak? P, P luar, Q ataupun Q luar. Kita ada D, kita ada A, okey. Alright, kita ada A, D. Okey. So, jom. Kita cek sama-sama ya. Kita baca balik. Terdapat 40 biji guli berwarna dalam sebuah kotak. 15 biji warna merah, 13 biji warna biru, yang selebihnya warna putih. So, set P ialah peristiwa memilih sebiji guli berwarna merah, Q ialah memilih sebiji guli berwarna putih. Manakah unsur yang paling banyak? Adakah P, Q, P pelengkap ataupun Q? Alright. Connecting, restore. Alright. So sekarang ni dia bagi tahu kita total, saya tulis T total kita ada putih, merah, biru. Okey. Keseluruhannya dalam kotak ialah 40 biji. Begitu kita merah ada 15 biji. Biru dia bagi tahu kita ada
13 biji, betul? Ya. Lepas tu putih ialah selebihnya. So maksudnya ialah 40 tolak 15 tolak 13, kita akan dapat jawapan dia ialah 12. Alright, so sekarang kita tahu. Next. Kita dapatkan dia punya kemungkinan dia. Okey? Kemungkinan iaitu set P dan kita ada set Q. Okey, set P, set Q. Kemungkinan dia kita ambil satu warna merah ialah 15 daripada 40. Yang ni merah kan? P tadi kan? Kemungkinan untuk ambil warna merah kan? Lepas tu bagi tahu kita pula Q. Kemungkinan untuk ambil warna putih ialah 12 per 40. So jawapan dia bagi kita ialah sama ada ianya P, Q, P pelengkap atau Q pelengkap. So kita tahu P pelengkap ialah semua yang tak ada dalam P. So dalam P 15, so maksudnya 40 tolak 15 per 40. Actually dia semua kena ada kurungan. Sebab kalau tak ada nanti kan jadi masalah lain. Okay, so dia akan jadi berapa? 25 kan? So 25 lah. 25 per 40. Ni P prime. Lepas tu kita ada Q prime. Ialah 40 tolak 12 per 40. So Q kita tahu jawapan dia ialah 28 per 40. So daripada 4 set ni, iaitu kalau saya boleh tunjuk color dia. I have highlighter. Nice. Untuk P, P1. Whatever. Q, P prime dan juga Q prime. Mana yang paling banyak? Paling banyak ialah Q prime. Kan yang paling banyak kemungkinan dia ialah Q prime. So jawapan dia ialah T. Q prime. Unsur yang paling banyak lah iaitu 28. Unsur dia 28. Okey. So, sebenarnya tengok Rajah 2 menunjukkan sebahagian jangan menang Allah. Benar. Rajah 2 menunjukkan sebahagian daripada trek motor cross antara PQRS-TU, PQRS-TU dan juga VW. Manakah paling curam?
Okey, kita ada D, kita ada A, kita ada A, kita ada A, kita ada A. Alright. So, saya baca balik. Darjah 2 menunjukkan sebahagian daripada trek motor cross. Okey, antara berikut P, Q, R, S, T, U dan juga V, W, manakah yang paling curam? So, actually jawapan dia ialah T, P, W. Okey, P, W ialah yang paling curam. Reason dia saya akan inform balik dalam group nanti. Saya akan dapat, saya nak kena double confirm balik reason dia. Tapi saya akan inform balik dalam group. Alright. So, apa? Kita teruskan dulu. Sebuah bentuk tiga dimensi, tengok soalan nombor 7 dulu. Sebuah bentuk tiga dimensi mempunyai satu tapak rata, satu puncak dan satu permukaan melengkung. Namakan bentuk itu. Alright. So kita ada jawapan dia C, D, A, D, D, A, D, A, D. Okey, banyak Okey, kita check. So, sebuah bentuk tiga dimensi mempunyai satu tapak rata, satu puncak dan satu permukaan lengkung. Apakah bentuk dia? Kalau kita boleh lukiskan dia, kalau kita lukis dia lah. Dia cakap ada satu tapak yang rata. So, ada satu tapak rata. Cuba ulang dulu. Ada satu puncak dan ada lengkung. Permukaan lengkung. Kalau saya kemaskan lukisan. So, jawapan dia ialah kun sebenarnya. Ada satu puncak, ada satu rata dan ada satu permukaan lengkung. Macam ni dia ada dua permukaan rata. Yang ni tak ada permukaan rata, piramid tak ada permukaan lengkung. Okey. So, jawapan dia ialah C, kun. Alright, next. Nombor 8. Oops. Nombor 8. Dia beri bahawa set G ialah PQR. Apakah subset bagi G? Subset bagi G. Alright, ada B, ada C, ada D. Okey.
Okay, so jom kita check sama-sama. So, persoalan saya sebelum kita teruskan, apa maksud subset? Siapa ingat? Siapa ingat maksud subset? Okay, basically apa kita cakap pasal subset, ianya adalah set di dalam set. Faham tak? Set yang ada dalam set. Okay. Contoh kalau kita ada satu set, in this case set G lah, kita ada satu set lagi kat dalam. Itu kita panggil subset. Okay, itu yang kita panggil adalah subset. Alright. So, subset kosong pun boleh dikonsider sebagai subset. So, maksudnya A dengan B masih boleh dikira subset lah. So, subset ialah semua kemungkinan yang ada daripada tiga ni. Boleh kosong, boleh P sahaja, boleh Q sahaja, boleh R sahaja, boleh PQ sahaja, boleh QR sahaja, boleh PR sahaja atau boleh ketiga-tiga keseluruhan. Okay. Yang ni tak boleh jadi subset sebab dia kekurangan satu. Yang ni sebab dia kekurangan yang kosong. Yang ni dia terulang balik. This one sama sebenarnya. Okay. Dua ni sama. Sebab dia tak boleh di-consider subset lah. So jawapan dia ialah C. Alright. Yes, true. A set of which all the elements are contained in another set. Itu ayat rasmi dia lah. Senang faham? Set dalam set. Subset. A set in which all elements are contained in another set. Yes. Alright. Saya tengok soalan, double check balik. Okay, this one basically just jawapan saja. Siapa-siapa yang print boleh terus jawab ABC. Siapa yang tak print boleh tulis jawapan dia lah. X apa dan satu lagi apa dia minta? PR apa? Alright. Rajah 3 menunjukkan satu segi sama kaki PQR. Nyatakan nilai PR, dia nak PR dan nilai X. Okay. Okay, kalau kita ada jawab D, ada jawab D. So D tu apa sebenarnya bagi sesiapa yang tak nampak jawapan tadi? Bagi siapa yang tak print lah. Okay. So, kita check sama-sama soalan nombor 9. Okay, kita check sama-sama soalan nombor 9. Rajah 3 menunjukkan segitiga sama kaki PQR. Now this is important. Segitiga sama kaki PQR. Nyatakan nilai PR dan nilai X. Okay. So ini undang-undang segitiga, segitiga sama kaki.
Satu benda kita ingat, nama pun sama kaki, so kaki dia akan ada dua sudut yang sama. Kita tahu RQ adalah 6 cm dan kita tahu QP ialah 71 cm, 7.1 cm. Dan kita nampak garisan ni, so daripada situ kita boleh terus tahu nilai RP adalah 7.1. Tak ada apa-apa perkiraan pun. Nombor 2. Kalau kita ingat balik, dalam setiap sama kaki, sudut di kaki, ini kaki sebenarnya. Sebab kebiasaannya isosceles triangle ataupun segitiga sama kaki ni, dia macam ni pattern dia. Okay. Tapi yang ni dia macam tumbang. Jatuh kanan, dia tumbang. So kita tahu X dengan 65 mesti sama. Sebab tu kaki dia. So automatik kita tahu X adalah 65 darjah. Tak ada apa-apa perkiraan pun sebenarnya. Alright. So based on that, kita tahu PR adalah 7.1 dan X adalah 65. So jawapan dia ialah D. Betul lah? D lah. Sampai print tu mungkin dia tahu lah. Dia nampak jawapan dia. D. Okay. Alright. Next. Soalan nombor 10. Dalam rajam 4, RS dan TU ialah garis selari. PQ ialah garis lurus. Namakan sudut M dan sudut N. Okey. Kita ada B, kita ada A. Okey, kita ada A, kita ada B. Alright. So, untuk ni, jawapan dia ialah, saya dah baca balik. Okey. Ini adalah kita panggil sudut selang seli. Alright. Okey. Sudut sepadan ialah kalau kita ada dua garisan selari, macam tu. Itu adalah sudut sepadan. Sudut pendalaman kalau kita ada dua garisan selari, Allah. Saya selarikan dia. Kalau dua garisan selari, anggap selari lah dua tu Gabungan dua tu itu adalah sudut pendalaman. Ini adalah sudut sepadan. Kalau dia kanan kiri satu. Yang ni pattern dia kalau kita tengok selarikan dia, pattern sudut dia adalah macam ni. So ini kita panggil sudut silang seli. Sebab satu belah kiri, satu belah kiri, satu belah kanan. So dia silang seli lah. So nama sudut dia adalah sudut silang seli. Alright, next. Saya tutup mic tadi. Okay, sorry.
11 ialah 3/5 bersama dengan punca kuasa B, A, C. Apa maksud A, B, C? Ada B, ada B. Alright. Okay, kita ada B, 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 A, B, B, A, B, A, B, B, A. Okay, alright. So, jom kita cari sama-sama. Now, ini basically dia just main dengan undang-undang dan undang-undang kuasa. Dan dia hanya main dengan satu je. Okay. Yang saya nampak satu je lah sebenarnya pergerakan yang berlaku. Selebihnya tu, dia tak bergerak ke mana pun. Kalau kita ada satu huruf, katakan A, dan kita ada macam tu, katakanlah 1/2. Ia juga bermaksud bersamaan dengan punca kuasa 2 A. Jadi maksud saya ialah apa-apa nombor di bawah, kalau kita pindah ke kanan, dia bermaksud akan jadi punca kuasa lah. Ini bermaksud punca kuasa lah, 1 per something. Yang dekat atas ni ialah punca dia punya kuasa biasa, dan ini nilai yang sama. Alright. So dengan tu kita tahu C ni dia akan sama dengan yang atas iaitu 3. 3. So maksudnya A dengan B out. A mesti 4. Okay. Dia punya nombor asas dia, nombor dasar dia kena samalah, tak berubah. A. So A adalah 4. So this one pun automatic kita tahu kat sini jawapan dia adalah B lah ya. So dengan tu kita tahu B di atas ni sebab nombor dekat bawah, dia juga bermaksud punca kuasa nombor bawah tu. So B adalah 5. Alright. Dia sebenarnya tak kisah pun apa nombor ni. Dia akan jadi punca kuasa nombor ni lah. Kalau let's just say, saya just bagi contoh pada siapa yang mungkin confuse kan. Let's just say kita ada A, apa-apa nombor, 1/7 katakan. Kuasa 1/7. Apabila 1/ni bermaksud, kuasa 1 per something tu bermaksud punca kuasa. Apa-apa nombor. Itu maksud dia. So jawapan dia kat sini lah. Itu je yang berubah. Yang lain tu sebenarnya sama je. Untuk dapatkan jawapan BAC tu. Alright, next. Antara pasangan berikut yang manakah sebutan serupa? It's been here since 1969. Alright, kita ada A, kita ada B, kita ada D, kita ada B. Alright.
C. Alright, kita ada C, kita ada D, kita ada A, kita ada B. Maksudnya ada pemilihan semua lah. Alright. So jom kita baca balik. Kita baca balik soalan sama-sama. Antara berikut pasangan berikut yang manakah adalah sebutan serupa? Okey, apabila pakai sebutan serupa, kita tak kisah sangat nombor tu. Kita kisah dia punya sebutan sahaja. Dan apabila kita cakap pasal sebutan serupa, dia mesti 100% sama. Jadi, dengan tu kita tengok. Sebutan di sini adalah M, di sini adalah M kuasa 2. So, ia bukan satu sebutan yang serupa. Kat sini P, sini P. Oops. P ni ialah 1 per P. Bermaksud P ni sebenarnya adalah P negatif 1. So, bukan juga. Yang ni PQ, ini QR. Out. Memang out terus. JK, D. Okay? Boleh Macam tu je. Alright, next. Sometimes to forget. Alright. Now. Tengok soalan nombor 13. Cuma saya nak kena tunjuk sikit jawapan dia, cara jawab dia sebab dia bukan ni lah. Tak boleh, kita tengok jawapan nanti. So rajah 5 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak RST. Okey, sebuah segitiga bersudut tegak RST. Dia suruh kita cari sin theta tolak dengan cos theta. Kita tengok jawapan dia. Jawapan dia suruh cari ni saja. Okey, so you guys tak payah tolakkan lah. Just ambil tahu apakah sin theta dan juga cos theta kan. Dengan cos theta. Just ambil tahu apa tu sin theta dan ambil tahu apa tu cos theta. Siapa-siapa yang print, you guys boleh bagi tahu jawapan ABCD. Siapa-siapa yang tak print, boleh bagi tahu cos theta berapa, sin theta berapa. Boleh tengok nombor je sajalah. Alright, B, alright. Alright, so A, B, C. Okay, thank you kepada siapa-siapa yang bagi tahu ABCD dia. So B, 4, 3, 4, 5 tolak 3/5. Alright, so jawapan B mostly .
Okay, so basically jawapan dia ialah first kita ambil tahu apa tu sin theta. Sin theta kalau kita ingat balik dia punya formula untuk sin ialah so. Okay, untuk cos adalah kah. Alright. Theta adalah di sini dan kita tahu hujung di silangan dia adalah O, di sebelah kanan, di sebelah dia adalah A. And H ialah sentiasa berlawanan dengan 90 darjah lah. So ini dia punya H. So dari situ kita boleh terus tahu sin dia ialah so, iaitu sin dia adalah 4/5 dan KH dia ialah 3/5. Alright, 4/5 tolak 3/5, so jawapan dia ialah 4/5 tolak 3/5. Yes, jawapan dia ialah B. Nice. Next, soalan nombor 14. Allahu Akbar. Next, soalan nombor 14. Sepasang kasut berharga RM50 dijual dengan harga RM40. Hitung peratus diskaun. A, alright. D, alright. Alright, ada A, ada B Alright, ada A, ada D, ada B, ada A, ada D. Alright. Jom kita check. So, sepasang kasut berharga RM50 dijual dengan harga RM40. Hitung peratus diskaun. Diskaun. Alright. Harga asal 50, kita beli harga 40. Diskaun ialah berapa banyak nilai diturunkan, berapa banyak harga yang diturunkan. So untuk kita kira diskaun sebenarnya ada pengiraan dia senang sajalah. Basically ialah harga sebenar, Allahu Akbar. Bolehlah kuning 50. Sorry. Tiba-tiba saya punya ni ada dia buat petarian. 50 harga asal tolak dengan kenapa malam? Tolak dengan harga yang dijual. So kita tahu harga berapa banyak yang telah didiskaun dibahagikan dengan harga total 50. Peratus, so kita darab dengan 100. And berdasarkan itu kita akan jumpa jawapan dia ialah 20%. Alright. 20%. Tapi tadi saya congak je. Sebab kenapa 50 ialah separuh daripada 50, ni saya nak congak ya. Ini untuk bukan pengiraan, ni congak.
50 ialah separuh daripada 100, betul? Untuk kita dapatkan 100%, bawah dia kena 100 lah. So kat sini kalau kita darab dengan 2, kita akan dapat 100. 40 kalau kita darab dengan 2, kita akan dapat 80. So diskaun dia ialah sebanyak RM20. So kat situ kita tahu harga dia 20% on the dot. Tu cara congak laju. Kalau sesiapa yang teringin nak tahu macam ni congak. Alright. So nombor 15. Rajana menunjukkan satu sisi empat kitaran G, H, K, J, M, G, K, N dan juga K, J, P ialah garis lurus. Cari nilai X tambah dengan Y. Saya tengok balik sekejap. Okay, insyaAllah kita buat ni yang tak akhir. So saya bagi masa untuk check, nanti kita akan check. So this is the last question yang kita buat nanti. Alright, kita ready. Kita ada kawan kita jawab ni ya. Alright, kita ada B juga.
C. Alright. Okay, jom kita check sama-sama. Okay, jom kita check sama-sama nombor 15. Rajah 6 menunjukkan satu sisi 4 kitaran GHK, MGKN dan juga KJP. GHKJ. Titik. MGKN dan GHKP ialah garis lurus. Cari nilai X tambah Y. Okey. Soalan ni sebenarnya ialah soalan soalan bulatan. So kita nak kena ingat balik formula bulatan. Kalau kita ingat balik dalam sistem bulatan, kalau kita ada satu empat segi di mana keempat-empat tu kena dekat garisan bulatan tu, kita automatik tahu sudut silang ni kalau ditambahkan mesti 180. Okey. Allahu Akbar. Inilah dua ni. Campuran dia juga mesti 180. So kita dapat tahu sudut sini dengan X, kalau kita tambah mesti 180. Okey. Sudut sini dengan sudut sini kalau dicampurkan mesti 180. So daripada situ, ini dia cakap adalah garis lurus. So maksudnya sini mesti 180 kan? Sini pun mesti 180 lah sebablah garis lurus. Jadi sini ditulis 110. So kita tahu kat sini ialah 70. So dari situ kita tahu X adalah 110. Alright. X ialah 110. X 110. Y kat sini sebabkan kali lurus juga, sini 100. Sini kita tahu adalah 80. Alright. 80 dengan sini sudut ni. Sudut silang dia kat sini mesti 100. KJP garis lurus. So kita tahu kat sini juga ialah tahu kat sini juga mesti 80. So Y kita tahu jawapan dia ialah 80. Campur C. Boom. Oops. Alright. Boleh. So tu undang-undang bulatan lah. Okay. Alright. So, ada beberapa soalan insyaAllah. So minggu depan kita akan sambung soalan nombor 16 dan kita akan masuk sekali dengan bahagian B dan mungkin kita akan masuk juga sedikit bahagian C. Alright. So insyaAllah boleh ya. Okay, cantik. Yes, Anis. Alright. So, itu saya nak cakap terima kasih untuk malam ni. Segala yang baik datang daripada Allah, segala buruk datang dari masa sendiri. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan lah. Okay, Anis, ada apa-apa? Boleh. So, boleh saya tanya? Boleh. Kosong ni Pak, dia nombor genap kan nombor ganjil? Kosong yang mana? Nombor kosong. Nombor kosong genap ke ganjil? Allah. Oh susah. Sekejap. Okey. Saya kena double check balik. Tapi kalau mengikut kepada pengetahuan saya sekarang, kosong dia bukan genap, dia bukan ganjil. Sebab kosong dia duduk betul-betul kat tengah-tengah. But let me try to double confirm on whether it was even or not. Shouldn't be. But no. Is 0 and radio filtration measure double source odd number and related with